Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Arifin daripada Program Pendidikan Khas ISMP Pendidikan Khas. Pada kali ini saya akan berkongsi kepada anda semua tentang peranan guru pendidikan khas terhadap murid bermasalah penglihatan. Jadi saya sertakan dalam video saya ini slide video serta pautun untuk tatapan anda semua. Jadi sama-samalah kita menyaksikan. Maksud masalah penglihatan. Kecacatan penglihatan atau buta adalah sejenis kecacatan fizikal di mana sebahagian daripada alat-alat panca indera telah rosak, sama ada rosak teruk atau mengalami kehilangan yang sedikit, sehingga meninggalkan kesan yang negatif terhadap pertumbuhan seorang kanak-kanak. Dari segi pendidikan, ialah sekumpulan kanak-kanak yang memerlukan pendidikan khas kerana masalah penglihatan. Kaedah penyampaian pembelajaran dan bahan bantu mengajar perlu diadaptasi dengan keperluan kanak-kanak ini supaya dapat mengoptimalkan pembelajaran dan pencapaian mereka. Kategori masalah penglihatan. Kategori pertama ialah buta penuh, iaitu kategori B1. Ia bermaksud tidak dapat melihat sebaran cahaya dari mana-mana jarak. Kategori kedua ialah penglihatan terhad, iaitu kategori B2. Ia bermaksud mempunyai sisa penglihatan lebih kurang 3% hingga 5%. Kategori ketiga ialah rabun penglihatan, iaitu kategori B3. Ia bermaksud masih menggunakan penglihatan mereka untuk membaca. Kategori keempat iaitu buta atau kurang upaya penglihatan di sebelah mata, iaitu kategori B4. Ia bermaksud masalah pada sebelah mata dan masih dapat membaca dengan menggunakan sebelah mata dengan menggunakan cermin mata. Sejarah. Pada tahun 1934, Persatuan Perubatan Amerika menerima pakai istilah buta seperti yang berikut, iaitu ketajaman pandangan pusat pada 20/200 atau kurang pada mata terbaik, dengan kata pembetulan atau ketajaman pandangan pusat lebih dari 20/200 sekiranya terdapat kecacatan medan penglihatan di mana pandangan sisi kucuk pada tahap di mana keratin rentas terlebar dari mana luas medan penglihatan tidak melebihi 20 darjah pada mata. Sejarah pendidikan masalah penglihatan. Pada tahun 1926, pembukaan Sekolah Rendah Pendidikan Khas SRPK Saint Nicholas oleh Gereja Anglikan di Melaka. Pada tahun 1931, SRPK Saint Nicholas berpindah ke Pulau Pinang. Pada tahun 1948, pembukaan SRPK Princess Elizabeth dengan kemudahan asrama oleh JKM di Johor Bahru. Pada tahun 1948 juga pembukaan Institut Berasrama Pusat Latihan Gurni oleh JKM. Pada tahun 1953, pembukaan Institut Taman Harapan Pusat Pertanian Temerloh oleh JKM. Pada tahun 1962 hingga 1963, rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih diperkenalkan. 1977, permulaan latihan pengurusan khas dalam bidang cacat penglihatan di Maktab Perguruan Ilmu Khas Ceras. Pada tahun 1978, penubuhan jawatan kuasa utama pembentukan kod Braille Bahasa Melayu untuk mengembangkan sistem kod Braille Bahasa Melayu. Pada tahun 1983, pembukaan sekolah menengah berasrama cacat penglihatan setapak. Pada tahun 1983 juga pengambil alihan SRPK Princess Elizabeth oleh KPM sebagai sekolah bertaraf penuh. Pada tahun 1984, penubuhan jawatan kuasa kod Braille Al-Quran dan bangkit penulisannya bagi tujuan mengembangkan sistem kod Braille Al-Quran.
Pada tahun 1984 juga penubuhan unit perintis penerbitan dan percetakan Braille Kerabunan oleh KPM untuk menyediakan bahan-bahan dalam Braille, khususnya buku teks dan penyelenggaraan alatan Braille. Terdapat banyak peranan guru pendidikan khas terhadap murid masalah penglihatan. Peranan yang pertama ialah menjadi guru resos. Guru resos ialah menjalankan pengajaran dan pembelajaran, pengurusan kelas bimbingan, aktiviti tambahan. Guru resos juga sebagai guru pendamping kepada murid bermasalah penglihatan. Dengan kata lain, dia membantu murid untuk belajar di dalam kelas. Peranan yang kedua ialah memberi motivasi kepada murid bermasalah penglihatan. Ini bermaksud, memberi motivasi ini bermaksud ialah memastikan semangat murid-murid sentiasa berkobar-kobar untuk belajar. Seterusnya, memastikan murid tahu bahawa mereka juga ada harapan untuk berjaya. Peranan seterusnya ialah membimbing murid untuk membuat gambar rajah timbul. Ini merangkumi membimbing murid, memberitahu murid step-step membuat gambar rajah timbul, serta memberitahu murid simbol-simbol yang terdapat pada gambar rajah timbul. Peranan seterusnya ialah memastikan mesin Braille sentiasa dalam keadaan berfungsi untuk kegunaan murid-murid untuk kegiatan di dalam kelas. Peranan seterusnya ialah menjadi ahli jawatan kuasa rancangan pembelajaran individu. Dalam konteks ini, guru bekerjasama dengan pentadbir serta ibu bapa dalam merancang pembelajaran yang optimum terhadap setiap individu tersebut. Peranan seterusnya ialah ajar orientasi dan mobiliti kepada murid. Hal ini amat penting kepada murid supaya murid dapat berdikari ketika berada di sekolah maupun berada di rumah. Selain itu, murid juga akan berasa lebih berkeyakinan untuk bergerak setelah mereka menguasai orientasi dan mobiliti. Akhir sekali, saya mengambil inisiatif dengan menggunakan aplikasi Powtoon untuk menjelaskan dengan lebih detail poin-poin yang telah saya sebutkan sebentar tadi.